Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Najib bin Ish Muhammad Isman Bashar. Okey, saya ingin menerangkan tentang pengenalan syarikat Telekom Malaysia Berhad lah, iaitu syarikat TM. Okey, Telekom Malaysia ni merupakan syarikat telekomunikasi di dalam Malaysia. Syarikat Telekom ni Telekom ni juga pemegang hak utama terhadap apa penyediaan rangkaian telefon, talian darat serta syarikat yang paling kukuh di dalam pasaran di dalam Malaysia lah. Syarikat ini juga menggabungkan dan perkhidmatan mudah. Telekom Malaysia juga memiliki anak syarikat yang menawarkan perkhidmatan internet. Okey, seterusnya perkhidmatan telekomunikasi ini juga pada masa kini berkembang pesat yang disebabkan arus kemodenan dan permintaan yang tinggi di dalam Malaysia ataupun dalam masyarakat. Okey, bilangan perkhidmatan yang telah membangun tambahan dan baru terus dipertingkatkan sejajar dengan permintaan pengguna individu maupun perniagaan. Maka pada tahun 1987 Jabatan Telekom Malaysia telah diswastakan menjadi nama Telekom Malaysia Berhad. Okey, dan akhir sekali, iaitu penswastaan ini adalah bertujuan untuk memberi ruang dan meningkatkan bagi taraf ekonomi dan kecekapan bekerja serta meningkatkan keupayaan dalam kerja yang dengan lancar untuk menghadapi pesaing sama. Misi dan visi Telekom Malaysia Berhad. Yang pertama, visi untuk menjadikan hidup dan perniagaan lebih mudah demi kesejahteraan Malaysia. Misi pula terbagi pada 3 bahagian, iaitu kepada pelanggan, perniagaan dan juga negara. Kepada pelanggan untuk melalui pengalaman komunikasi gaya hidup convergent. Yang kedua, kepada perniagaan secara berkolaborasi dan memberi sokongan melalui penyelesaian bersepadu. Dan yang ketiga, iaitu untuk negara menyokong pembangunan sosial ekonomi melalui pendidikan, inovasi dan inisiatif sosial. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Asia binti Osman. Nombor pelajar 289214. Produk dan servis syarikat. Telekom Malaysia Berhad mempunyai 3 cabang kategori untuk pelanggan mereka, iaitu pelanggan jenis pengguna dan perniagaan kecil dan sederhana yang berada di bawah servis Unify, pelanggan jenis perniagaan dan institusi merentas industri sama ada penjagaan kesihatan, perbankan, pertanian, pembuatan atau perkhidmatan kerajaan yang berada di bawah servis TM1, dan pelanggan jenis global dan borong yang berada di bawah servis TM Wholesale. Berikut adalah servis dan produk yang ditawarkan bagi pelanggan jenis pengguna dan perniagaan kecil dan sederhana Telekom Malaysia. Fiber broadband, wireless broadband iaitu Unify Air, broadband iaitu Unify Lite atau Streamix, voice, mobile, Wi-Fi, TV dan Unify Business Club. Berikut adalah servis dan produk yang ditawarkan bagi pelanggan jenis TM1. Cloud Services, Cyber Security Services, Connectivity Services, Data Center Services, Collaboration Services, BPO Services iaitu Business Process Outsourcing Services dan Smart Services. Berikut adalah servis dan produk yang ditawarkan bagi pelanggan jenis TM Wholesale. Data Services, Backhaul Services, Voice Services, Infra Services dan Adjacent Business. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Yana binti Rizwan. Nombor matrik saya adalah 289387. Jadi pembentangan ini diteruskan lagi dengan pesaing-pesaing utama syarikat Telekom. Seperti yang kita tahu, setiap aktiviti pemasaran yang dilakukan sudah pasti akan menghadapi ancaman daripada industri yang giat berkembang di sekeliling kita. Perkara ini tidak terlepas juga daripada syarikat Telekom Malaysia, di mana syarikat Maxis turut menyediakan perkhidmatan data internet kepada pelanggan dengan pelbagai jenis pakej. Selain itu juga, Maxis turut terkenal dalam imejnya yang membentuk komunikasi korporat, di mana Maxis mengalihkan bonus kepada ahli yang mendaftar melalui program Member Get Member.
Bukan itu sahaja yang menjadi pesaing Telekom Malaysia, malah syarikat Celcom turut tidak ketinggalan dalam menaik taraf produk mereka. Celcom juga terkenal dengan pakej internet 10GB percuma selama sebulan bagi sesiapa yang mengambil pakej Celcom Go. Jadi, jelaslah terdapat banyak sangat pesaing dalam industri telekomunikasi di mana ianya turut memberi ancaman kepada Telekom Malaysia. Sekian sahaja pembentangan daripada pesaing-pesaing syarikat Telekom Malaysia. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera semua, saya Anuraza, anak perempuan Syahmuka. Saya telah membuat trend-trend isu-isu utama terkini mengenai Telekom Malaysia Berhad. Pengurusan modal insan, kumpulan keselamatan dan kesihatan dalam pekerjaan. Syarikat ini telah memperkasakan anggota yang terus bekerja dari rumah, menyalurkan lebih daripada 6 juta untuk inisiatif pembangunan negara demi kebajikan. Syarikat ini juga telah menyumbang lebih daripada 2 juta kepada kerajaan untuk tabung COVID-19. TM juga menyalurkan 1 juta kepada tabung COVID, rangkaian tindak balas bencana syarikat berkaitan kerajaan, pelaburan kerajaan sebagai bantuan kemanusiaan kepada komuniti yang terjejas akibat pandemik COVID-19. TM juga mewujudkan tabung kebajikan COVID-19 TM bagi kempen pengumpulan dana di peringkat dalaman syarikat TM. Telah memperuntukkan 1 juta untuk kempen To Malaysia with Love. TM juga melancarkan penyelesaian saringan analitikal ramalan TM1 atau OnePass, penyelesaian pemeriksaan dan pemantauan kesihatan tanpa sentuhan. TM juga melancarkan Cloud A, penyelesaian awan pelbagai yang bersepadu yang komprehensif untuk membantu pelanggan perusahaan dengan menjalankan migrasi mereka dan peralihan kepada bekerja jarak jauh. TM juga mengutamakan bidang-bidang kritikal seperti pihak berkuasa, kerajaan dan perkhidmatan penting. Pelaksanaan skor promoter bersih, strategi ini dapat memberi pengalaman pelanggan yang lancar dan mempertingkatkan kemahiran barisan TM untuk menyampaikan janji jenama kepada pelanggan penjanaan pendapatan. Sekian, terima kasih. Selain itu, isu-isu semasa yang berlaku di Telekom Malaysia adalah pada 15 Mei 2021, Berita Harian Online menyiarkan tajuk akhbar pandemik perkukuh kedudukan TM, di mana kita tahu banyak industri yang terkesan dengan COVID-19 ini, tetapi tidak bagi TM. Penggunaan jalur lebar tetap terus meningkat sepanjang 2020. Pada Oktober 2021 pula, Telekom Malaysia telah menjalinkan kerjasama dengan 9 syarikat menara telekomunikasi untuk memperluaskan lagi liputan ke seluruh negara. Telekom Malaysia juga meraih jenama majikan terbaik Asia buat kali kedua berturut-turut di World HRD Congress 2021. Dan juga pada 5 Disember 2021, TM telah mengesahkan akan jalankan ujian 5G dengan Digital Nasional untuk mengoptimalkan perkhidmatan 5G. Digital Nasional Berhad juga menyasarkan untuk mencapai liputan sebanyak 80% menjelang tahun 2024. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Najib bin Ish Muhammad Bashar. Video kali ini saya akan menerangkan iaitu kekuatan dan kelemahan syarikat TM, iaitu Telekom Malaysia lah. Okey, syarikat TM ni mempunyai pelbagai tekanan dan cabaran lah. Namun tanggapan umum yakni bahawa syarikat TM memiliki kelebihan dari segi kekuatan infrastruktur dan pengalaman yang mampu dimanfaatkan sepenuhnya untuk menerajui dalam bidang komunikasi negara. Okey, pada sejak 1946 TM perlu semenjak keberadaan TM dalam 1946 TM perlu diperkukuhkan dan disokong oleh suntikan strategi baru yang mampu meningkatkan daya tahan ketika pesaing dan jangkaan panjang, iaitu perang harga di masa akan datang.
Sekiranya TM leka dan lambat bertindak, pesaing-pesaing akan mudah mengatasi mereka dengan mudah. Okey, TM juga menjadi pilihan kerana tiada alternatif buat pelanggan pada masa kini. Akan tetapi TM perlu menawarkan sesuatu yang lebih baik berbanding pesaing-pesaing yang memandangkan TM telah lama bertapak dan memiliki kelebihan infrastruktur. Maka kedua-dua kelebihan ini mampu dimanfaatkan oleh syarikat TM. Okey, sebelum ini TM dilihat lambat bertindak apabila pesaing seperti Maxis, Celcom dan sebagainya mula mencantas pelanggan. Sedia ada TM menerusi tawaran pakej jalur lebar yang lebih menarik. Okey, pelarasan harga jalur lebar berikutan penguatkuasaan standard mandatory mengenai capaian iaitu MSAP adalah sebab utama masalah yang perlu dihadapi oleh TM kerana pesaing kini bersaing dengan TM. Okey, seterusnya TM telah membuat pelaburan infrastruktur yang banyak dan penyelesaian harga telah memerangkat TM dalam cubaan menyelesaikan masalah. Akan tetapi pada jangka panjang kelebihan akan menyebelahi TM kerana TM mampu menawarkan pakej jalur lebar yang lebih menarik dan mungkin memerlukan masa untuk mengurangkan impak kos yang telah dilaburkan, dan dapat memberi nafas baru kepada TM untuk terus kekal relevan di dalam perkhidmatan dan telekomunikasi dan mampu bersaing dengan pelbagai pesaing pada masa kini dan hadapan. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Rasha binti Nur Razif. Nombor kad pelajar 289186. Peluang dan ancaman syarikat. Bagi segi peluang pula, untuk mengukuhkan kewangan dalam tempoh jangka masa sederhana dan jangka masa panjang, Telekom Malaysia Berhad menambahbaikkan pelan prestasinya yang diletakkan di bawah inisiatif TM baru. Pada tahun 2018, Telekom Malaysia Berhad mentransformasikan strateginya dengan mengukuhkan kedudukannya dalam semua bidang perniagaan. Mereka mengusahakan dengan mendorong pelanggan ke arah digital Malaysia. Di samping itu, Telekom Malaysia Berhad juga mempunyai garis panduan untuk 3 segmen, terutamanya bagi menyediakan kemudahan digital dan menumpukan dalam semua gaya hidup menggunakan TM Unify. Tambahan pula, mereka menggunakan sektor awam dan sektor swasta menghubungkan Malaysia kepada dunia menerusi TM Global dengan berpotensikan menggunakan TM1. Swasta dan kerajaan telah memanfaatkan digital dengan kadar memaksimumkan. Hal ini lebih memperkukuhkan lagi Telekom Malaysia Berhad. Telekom Malaysia akan meneruskan pelaburan dalam teknologi untuk menyumbang ekonomi negara agar lebih canggih dan berinovatif. Telekom Malaysia juga bercadang untuk mempunyai produk liputan suara jalur lebar dan isi kandungan yang diletakkan di bawah Unify. Sistem ini telah memberikan perkhidmatan sebanyak 2.5 juta Promax dan 400,000 industri kecil dan sederhana di seluruh negara. Telekom Malaysia Berhad dijangka menjana lebih kepada perindustrian dan korporat di Malaysia untuk memanfaatkan digital. Terdapat industri dan pelanggan sektor awam tidak lebih dari 700,000 dan 4,000 telah memanfaatkan penyelesaian perniagaan digital TM1. Sementara itu, dianggarkan 500 syarikat pengangkutan menggunakan rangkaian TM Global untuk menghubungkan dengan dunia sama ada domestik atau antarabangsa. Tambahan lagi, Telekom Malaysia Berhad akan mengadakan program mengoptimumkan kos untuk semua segmen operasi, utamanya untuk memacu pertumbuhan pendapatan sebelum faedah dan cukai, iaitu EBIT. Bagi mengoptimumkan pelaburan modalnya, Telekom Malaysia Berhad ingin merebut peluang
dan menjalinkan usaha sama dengan syarikat telekomunikasi atau telco yang lain untuk berkongsi infrastruktur supaya lebih kukuh. Dari segi ancaman pula, Telekom Malaysia Berhad terpaksa menurunkan harganya kerana kemunculan syarikat pesaing yang menawarkan kos lebih rendah seperti View QWest, PTD LET dari Singapura yang akan beroperasi di Malaysia. Mengikut BMI Research, harga yang ditawarkan oleh View QWest itu lebih murah dan boleh membawa kepada kadar kemerosotan dalam penggunaan jalur lebar, dan perkhidmatan IT di negara ini akan menerima kerugian. Finch, antara sebahagian daripada kumpulan BMI Research, menunjukkan View QWest telah menawarkan kelajuan sehingga 2 kali ganda lebih cepat berbanding sumber yang sedia ada pada harga yang lebih murah. Tambahan pula, View QWest telah membuat permintaan perusahaan jalur lebar untuk berkelajuan tinggi di dalam daerah-daerah perniagaan utama. Selain itu, Televenture yang merupakan rakan kongsi tempatan View QWest telah meletakkan kabel gentian optik kira-kira 100 km di bawah tanah di hub komersial utama. Televenture meletakkan kabel gentian tersebut di beberapa tempat, di antaranya di Kuala Lumpur, Segitiga Emas, Bangsar South dan Seri Berjaya. Pembekal perkhidmatan internet Malaysia iaitu syarikat Telekom Malaysia telah membayar kira-kira RM82 per megab atau MB kepada antarabangsa berbanding dengan RM20 bagi setiap MB di Singapura. Dengan adanya peluang ini, View QWest akan melemahkan harga jalur lebar yang ditawarkan oleh syarikat Telekom Malaysia. BMI Research berpendapat Telekom Malaysia sedang memimpin jalur lebar tetap di Malaysia dan memiliki sejumlah besar jalur lebar antarabangsa. Hal ini kerana Telekom Malaysia mempunyai kabel dasar laut. Di samping itu, View QWest hanya memenuhi permintaan di Kuala Lumpur sahaja. Hal ini telah dijangkakan terhad buat masa ini kerana pasaran ini memberikan kesan kepada IT dan jalur lebar yang sedia ada di negara Malaysia. Hala tuju dan masa depan syarikat. Yang pertama adalah transformasi TM baharu. Berdasarkan kemajuan yang telah dicapai, TM memulakan perjalanan baharu yang menarik dengan program transformasi TM baharu 2021 hingga 2023. Berpandukan kompas TM baharu iaitu matlamat, pelanggan, prestasi dan anggota, TM telah menerapkan budaya prestasi baharu tertumpu kepada keputusan dan impak. Matlamat, kemampanan komersial untuk membolehkan TM memenuhi objektif perniagaan dan menyokong pembinaan negara. Pelanggan, melayan pelanggan TM merentas semua segmen dengan cadangan nilai unit TM untuk menjadikan kehidupan dan perniagaan lebih mudah. Prestasi, melangkaui pertumbuhan hasil, mengutamakan pertumbuhan keuntungan dan pulangan. Anggota, anjakan budaya dan tingkah laku yang berlandaskan nilai TM iaitu enjin pelaksanaan yang lebih kuat melalui pejabat transformasi dan program nilai, taktikal yang lebih dan tempoh pelaksanaan yang lebih tinggi dan menghayati budaya prestasi yang lebih dengan kemahiran sedia masa depan. Yang kedua adalah plan tindakan My Digital. TM mengulangi sokongannya terhadap plan tindakan My Digital, Ekonomi Digital Malaysia dan rancangan digital dan rancangan kerajaan yang lain ke arah mempercepatkan pemulihan dan pertumbuhan sosioekonomi pada masa paling kritikal ini. TM percaya bahawa kerjasama awam dan swasta sedemikian akan memacu negara ke arah Malaysia digital sepenuhnya menjelang 2030. Masyarakat yang lebih digital, perniagaan digital dan kerajaan digital. Pada 19 Februari 2021, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah melancarkan My Digital, Plan Tindakan Ekonomi Digital Malaysia yang akan melakarkan trajektori pertumbuhan pembangunan ekonomi digital negara. Yang ketiga adalah hala tuju pembangunan industri TM. Ekonomi. KDNK Malaysia dijangka berkembang sebanyak 6.0 kepada 7.5% daripada 5.6% pada 2020.
Pemulihan ini disebabkan oleh jangkaan peningkatan dalam pertumbuhan global dan perdagangan antarabangsa, ditambah lagi dengan pakej rangsangan kerajaan. Pengguna dan PKS. Fiber akan terus menguasai pasaran, dipercepatkan lagi dengan pelaksanaan jendela. Pada masa yang sama, wireless tetap dijangka mengembangkan pangkalan pelanggannya sebagai alternatif gentian untuk penyelesaian sementara atau kawasan yang sukar dicapai. PKS perlu menyesuaikan diri dengan norma baharu melalui pendigitalan, memperkemas operasi mereka dan penyediakan pengalaman pelanggan yang lancar. Enterprise. Pertumbuhan lebar jalur tradisional, internet khusus dan jalur lebar tidak mampan. Oleh itu, perusahaan enterprise akhirnya akan mempertimbangkan penyelesaian yang lebih cekap seperti rangkaian kawasan luas ditarifkan perisian STWN, cawangan ditarifkan perisian SD cawangan, lebar jalur atas permintaan dan perkhidmatan rangkaian terurus. Wholesale. Hasil perkhidmatan wholesale dijangka berkembang pada tahun-tahun akan datang. Sebagai penyedia perkhidmatan untuk tulang belakang sambungan domestik dan antarabangsa, tahap aktiviti borong akan meningkat dengan teknologi baharu seperti 5G dan IoT. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Seterusnya, saya akan membentangkan cadangan mengenai strategi-strategi yang sesuai untuk Telekom Malaysia Berhad. Yang pertama, perkhidmatan digital berkualiti tinggi. Perjanjian antara Telekom Malaysia bersama anak syarikat milik penuh Astro Malaysia Holding Berhad, Nisat Broadcast Network Systems yang Berhad, telah membawa pengalaman digital tinggi kepada rakyat Malaysia. Menerusi TM Wholesale akan menyediakan himpunan lengkap pengisian infrastruktur dan sambungan yang merangkumi kesemua peringkat perkhidmatan borong, termasuklah jalur lebar berkelajuan tinggi HSBB, bandwidth, backhaul dan akses internet kepada Astro. Telekom Malaysia juga akan menyediakan rangkaian penyampaian kandungan TM-CDN, iaitu sebuah perkhidmatan baru untuk memberikan kandungan digital yang lebih lancar, pantas dan selamat kepada Astro di samping meningkatkan kecekapan penstreaman video. Cadangan kedua ialah National Broadband Initiative. Menerusi strategi pelaksanaan jalur lebar negara atau dikenali sebagai Pelan Jalur Lebar Negara NBI adalah strategi yang dapat mengembangkan penggunaan jalur lebar ke seluruh negara. Menerusi aspek penawaran, kemudahan dan pengkhidmatan jalur lebar akan dilaksanakan ke seluruh negara. Melalui penghantaran perkhidmatan pula adalah melalui penyambungan dengan wayar atau tanpa wayar. Cadangan ketiga ialah liputan 5G untuk keluarga Malaysia. Menerusi manfaat liputan 5G dalam menyampaikan revolusi perindustrian keempat IR 4.0, transformasi digital, cloud services and Internet of Things IoT, liputan 5G akan membawa pengguna ke masa hadapan melalui kecekapan dan daya saing dengan adanya internet berkelajuan tinggi di seluruh negara. Dicipta dengan kelajuan sehingga 100 kali lebih pantas berbanding 4G, liputan 5G bakal membuka kunci inovasi dalam ekonomi digital dan mengoptimumkan tahap peningkatan industri seperti realiti ditambah, AR, kecerdasan buatan AI, komunikasi jenis mesin besar-besaran MMTC dan komunikasi berada lengahan rendah yang boleh dipercayai URLLC. Sekian, terima kasih.